Alhamdulillah kita bertemu lagi dan kali ini saya nak cerita tentang mengqada solat. Okey, sebelum ni saya ada buat sebuah video di mana saya terangkan bahawa solat ini bukan kita boleh sesuka hati meninggalkannya dan bolehlah qada lepas ni. Sebab kalau kita mengkaji, qada sebenarnya hanya boleh dalam dua keadaan. Pertama, darurat. Darurat berdasarkan hadis dalam Sahih Al-Bukhari apabila Rasulullah SAW dan para sahabat mereka sedang bertempur dalam perang Ahzab ataupun perang Khandaq, perang yang ada parit dalam keliling Madinah tu kan. Apabila tentera bersekutu menyerang non-stop, mereka pun mempertahankan Madinah non-stop sampai mereka terlepas solat asar. Apabila masuk waktu maghrib, tentera bersekutu, musuh bersekutu tu berundur, barulah mereka sempat solat, lalu mereka qada solat asar itu. Solat asar dulu, kemudian baru solat maghrib. Ini darurat, ya, peperangan yang sangat hebat. Ini yang pertama. Yang kedua, qada hanya boleh apabila tertidur, tersilap, terlupa, jadi betul-betul tak sengaja. Yang ini baru boleh qada. Jadi, video ini secara sepenuhnya saya ada bagi pautannya, bagi linknya di bahagian description. Mana description tu? Sila exit video, tag pada tajuk, ada description di situ, ya. Baik. Berdasarkan video tu saya menerima soalan yang bagus. Sebenarnya satu soalan yang banyak juga bermain-main, banyak juga yang berlega-lega di fikiran sebahagian umat Islam, iaitu apabila seseorang itu sejak dari zaman muda, sejak dari zaman kecil banyak mengabaikan solat, banyak meninggalkan solat, adakah dia perlu mengqada keseluruhannya ke macam mana? Okey. Katakanlah saya ni umur 50. Okey, saya ni umur 50 walaupun nampak macam 60 kan. Okey. Saya ni umur 50 dan saya ni baru istiqamah solat tahun lepas, umur 49. Dan sejak saya akil balik umur 10-11 tahun tu sampai sekarang, maknanya 40, hampir 40 tahun saya tak solat ni. 40 tahun, kadang solat, kadang tak solat, kadang awal waktu, kadang akhir waktu, tapi kebanyakan daripadanya tak solat. Jadi macam mana nak kena qada keseluruhannya, keseluruhan 40 tahun itu, ataupun ada pilihan lain. Jadi yang ini yang saya nak sampaikan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam persoalan ini ada dua pandangan. Pandangan yang masyhur di Malaysia. Kita di Malaysia kan? Okey, saya di Taman Botani Shah Alam. Okey, dekat Bukit Cerakah tu. Pandangan yang masyhur ialah mesti qada. Mesti dia kira daripada zaman awal, daripada zaman muda-muda, zaman akil balik dia, berapa solat yang dia tinggalkan. Kalau dia tak ingat, kalau dia tak dapat nak kira, maka tak apa. Kiranya setiap hari tak solat lah tu. Okey? Kira tu 40 hari kali 40 tahun kali 365 hari kali 5 kali waktu solat. Dan kena qada semua tu. Bahkan ada juga pandangan yang menambah, jangan solat sunat. Tak boleh solat sunat selagi mana solat-solat wajib tu tak habis di qada. Alamak. Rasanya tak sempat nak qada semua ni. Umur dah lanjut ni. Okey, ini pandangan yang pertama yang masyhur di Malaysia, yang saya yakin tuan-tuan dan puan-puan pun pasti pernah dengar tentangnya. Baik, ada pandangan kedua. Lega sikit. Pandangan yang kedua, tak payah qada. Anda hanya bertaubat. Sebab apabila anda melalaikan solat, apabila anda mencuaikan solat, itu satu kesalahan yang besar. Bahkan ada perbincangan di kalangan para ahli ilmu. Apakah ia boleh menyebabkan seseorang itu menjadi kafir ataupun tidak? Ada perbincangan yang itu letak tepi, saya tak nak bincang. Tetapi, mengabaikan solat, kadang tak solat, tak pay attention, ia adalah dosa besar. Confirm dosa besar. Dan apabila seseorang itu sedar itu dosa besar, dia nak berubah, yang dia kena lakukan ialah bertaubat. Okey, maknanya dia menyesali perkara itu, dia mengakui ia satu kesalahan, dia insaf, dia berazam sekarang ni untuk melaksanakan solat 5 kali sehari dan dia tidak lagi akan mencuaikannya. Maka cukup dengan taubat, tak perlu untuk mengqada. Kan? Ada dalil tak ni? Okey, dalilnya mari kita rujuk surah Maryam.
Surah Maryam, surah nombor 19, ayat 59 dan 60. Surah nombor 19, ayat 59 dan 60. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayyan illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannah wala yuzlamuna syai'a. Maka mereka itu kemudian diganti dengan satu keturunan, satu kumpulan yang adha'us salata, yang mencuaikan solat, yang mengabaikan solat. Wattaba'u syahawat, dan mereka yang ini mengikuti hawa nafsu, ikut syahwat. Ialah orang-orang yang tak nak menjaga solat, tidak mahu mendisiplinkan diri dengan solat 5 kali sehari. Mereka ni sebenarnya mengikuti nafsu. Kalau tanya, solat ni wajib tak? Ya wajib, fardu, solat fardu wajib. Buat tak? Tadi subuh tak buat. Kejap lagi Zuhur aku buat kot. Kan? Dia mengaku solat tu wajib. Tapi dia mengikuti nafsu dia, dia mengikuti syahwatnya dan dia mengabaikan solat. Fasaufa yalqauna ghayyan. Maka mereka itu, ghayyan ni dalam kitab tafsir ada beberapa penjelasan. Yang mereka yang rugi, mereka yang sesat ataupun mereka yang akan diazab. Kemudian Allah sambung dalam ayat yang ke-60. Illa man taba. Kecuali sesiapa yang bertaubat. Wa amana wa amila salihan. Yang beriman dan beramal soleh. Faulaika, maka mereka itulah yadkhulunal jannah. Mereka itulah orang-orang yang akan dimasuki ke syurga. Wala yuzlamuna syai'a, dan mereka itu tidak dizalimi walaupun sedikit jua. Jadi ayat 59 Allah SWT menerangkan tentang satu kumpulan manusia ini yang mengabaikan solat, mencuaikan solat kerana mengikuti syahwat mereka, kerana mengikuti nafsu mereka, dan mereka ini orang-orang yang rugi, orang-orang yang akan diazab dalam neraka. Kecuali sesiapa di kalangan mereka itu yang bertaubat, beriman, beramal soleh. Jadi ayat ini Allah SWT terima taubat sebab meninggalkan solat, mencuaikan solat, mengabaikan solat ialah dosa besar. Maka hendaklah bertaubat. Bukan qada, tapi tak taubat. Nanti sekejap lagi pun semayang nak tak nak juga, buat tak buat juga. Jadi yang penting tu bertaubat. Bila taubat tu apa? Dia menyesali kesalahannya, dia mengakui kesalahannya, dia berazam untuk mengubah kepada yang selari dengan syariat. Kemudian dia beriman, beramal soleh, dan dia memperbanyakkan lagi. Maksudnya apa? Amal soleh antaranya memperbanyakkan solat sunat. Antaranya memperbanyakkan kerja-kerja kebajikan, amal soleh apa seperti itu. Dan inilah yang disebut dalam surah Maryam, surah 59 dan 60. Antara dua pandangan ini saya cenderung dan saya berpegang pada pandangan kedua, yakni orang yang meninggalkan solat daripada zaman awal dulu tak perlu qada. Yang betul ialah dia bertaubat daripadanya. Dan sejak pada saat dia bertaubat itu, dia mendisiplinkan dirinya untuk melaksanakan solat pada waktunya, dia tidak lagi mengulangi apa yang berlaku dulu. Sama juga dengan orang yang puasa. Puasa Ramadan dia kadang puasa, kadang tak puasa, kadang puasa, tak puasa. Dah umur 50 ni baru sedar, loh aku ni kena puasa lah. Lalu, apakah dia kena qada puasa-puasanya yang daripada dulu? Tidak. Dia bertaubat daripadanya. Allah Maha menerima taubat. Lalu seterusnya dia meneruskan kehidupannya dengan berazam untuk berpuasa pada setiap Ramadan setiap tahun. Dia akan berpuasa kecuali kalau betul dia musafir ke, dia sakit ke, dia ibu yang menyusukan ke, ibu yang hamil ke, ya. Kecuali ada rusah-rusah yang memang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bincang hukum-hukum fiqh ni, saya dapati di Malaysia, saya pun orang Malaysia ni, tak ada rahmat Allah, tak ada kasih sayang Allah. Macam Allah ni seolah-olah begitu zalim, asyik nak menghukum je. Sampai kalau rambut satu terkeluar daripada tudung makan masuk
neraka 70 tahun, kalau buat salah ni kena hukum, buat salah ni kena hukum. Tak ada rahmat pun, tak ada kasih sayang pun, tak ada kita rasa we feel the macam mana kita nak sebut. Padahal Allah SWT ni maha penyayang, maha pengasih, maha penerima taubat, maha mengampunkan dosa. Jadi bila seorang hamba tu dia sedar bahawa dirinya buat salah, lalu dia bertaubat, Allah terima taubatnya, move forward. Move forward, teruskan kehidupan dengan solatlah 5 kali sehari, berpuasa pada setiap Ramadan. Dan kita kena meyakini bahawa Allah menerima taubat kita dan Allah maha penyayang. Jangan lepas tu pun masih lagi teragak-agak. Ish, Allah terima tak taubat aku? Ish, aku kena qada juga ke? Ish, ustaz tu famous, selebriti. Kalau tengok view dia 100,000 view, dia kata kena qada daripada zaman aku kecil dulu. Tuan-tuan puan-puan, ayuh kita berubah. Ayuh kita meyakini kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya seperti kita ini. Ya Allah ni maha menerima taubat, maha penyayang. Dan Allah sendiri sebut dalam kitabnya. Yang ini surah Maryam ayat 59 dan 60 yang baca tadi. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi sesiapa yang sebelum ini banyak meninggalkan solat, banyak mengabaikan solat, puasa Ramadan, zakat, okey, kita bertaubat. Kita bertaubat dan kita teruskan kehidupan dengan sebagai seorang Muslim yang baru yang kita melaksanakan perintah itu sebagaimana yang sepatutnya. Tak payah nak qada. Kalau nak qada tu, berapa banyak nak qada, kan? Moga-moga membantu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.